أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم. Yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Makmuriyah, yang dihormati dan disanjungi ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kiai-kiai, syekh-syekh, para alim ulama. Seterusnya yang dihormati ayahanda, ibunda, muslimin dan muslimat. Moga-moga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rafa' syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan rahmatnya dapat kita hadir solat maghrib secara berjemaah. Ayahanda, ibunda, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi yang bermaksud dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka pula sentiasa beribadah kepada kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis daripada Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman ini, tuan-tuan, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah Al-Yaman ini adalah seorang yang penyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahsia? Apa sekali rahsia pun Rasulullah akan bagi tahu kepada Huzaifah Al-Yaman, dan Huzaifah akan menyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni tahu sifat orang-orang yang munafik. Rasulullah tahu, dan Rasulullah sentiasa bercerita dengan Huzaifah Al-Yaman, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu percaya kepada Huzaifah Al-Yaman. Maka baginda Rasulullah bagi tahu kepada Huzaifah orang-orang yang munafik. Dan sehinggakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apabila Sayyidina Umar memerintah menjadi khalifah ketika itu, Sayyidina Umar panggil Huzaifah Al-Yaman. Sayyidina Umar tanya kepada Huzaifah Al-Yaman, "Wahai Huzaifah Al-Yaman, adakah kami tahu kamu ini adalah seorang penyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku nak tanya, adakah orang munafik ini tergolong
dengan aku sekali. Maksudnya, adakah aku ini tergolong dengan orang yang munafik? Maka Huzaifah Al-Yaman menjawab, tidak, kamu tidak tergolong. Sayyidina Umar memerintah yang begitu kental, dia pun takut dengan sifat munafik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang diceritakan oleh Huzaifah Al-Yaman. Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kata Huzaifah Al-Yaman, orang selalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang selalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Contoh, orang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling elok?" Orang akan jumpa Rasulullah, dia akan tanya Rasulullah, "Apakah amalan yang paling bagus?" Tetapi aku tidak. Apa kata Huzaifah? "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Kebanyakan manusia akan bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kanat as'aluhu 'anil syarr. Tetapi aku akan tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Orang tanya tentang kebaikan, tetapi aku, kata Huzaifah, aku akan tanya dengan baginda tentang keburukan. Kenapa? Kerana mukhafatu an yadrikuni. Kerana aku takut kalau sifat yang buruk itu ada dekat aku. Huzaifah nak tanya pada Rasulullah tentang keburukan kerana Huzaifah takut sifat keburukan itu ada dekat diri Huzaifah. Maka Huzaifah pun tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyah wa syarri, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair syarr?" Ya Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah, Huzaifah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dahulu kami ni berada dalam keadaan yang syar, keadaan yang buruk. Kami ini dahulu berada dalam keadaan jahiliah. Kami dahulu bangun tidur celik-celik mata je kami dah tengok maksiat. Kami dahulu celik-celik mata je kami dah tengok kilauan emas." Contoh, kami dahulu bangun celik-celik mata je tengok kes rogol, baca paper kes rogol. Kami dahulunya keadaan jahiliah, tak tahu apa-apa. Dalam keadaan jahilah, syar, dalam keadaan jahilah dan begitu menakutkan. Begitu teruk, syar, begitu teruk. Faja'ana Allah bihadzal khair. Dan apabila kamu datang ya Rasulullah, apabila kamu datang membawa agama Islam, faja'ana Allah, dan apabila kamu datang membawa ajaran Allah, membawa ajaran Islam, kami menjadi baik. Kami tinggal semua. Ya tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk umat ketika itu, ya tak, supaya umat beriman kepada Allah. Dan ketika itu zaman dahulu, zaman Huzaifah, ketika bangun di dalam keadaan jahil yang begitu teruk, yang begitu menakutkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah membawa satu agama yang baru, agama Islam yang baik. Adakah fahal ba'da hadzal khair, adakah selepas kejahatan akan datang baik, kamu datang buat yang baik ya Rasulullah? Selepas yang baik ini, kata Rasulullah, adakah, kata Huzaifah tanya pada Rasulullah, selepas baik ini adakah kejahatan akan datang? Tuan-tuan faham tak? Saya sendiri pun tak faham. Ya tak? Selepas Huzaifah, zaman dahulu, kata Huzaifah, zaman dulu, zaman jahiliyah yang begitu syar, yang begitu takut, yang begitu teruk, dan faja'an Allah, dan kamu datang bawa agama Islam dan kami jadi baik. Selepas kebaikan ini, adakah akan datang, akan timbul kejahatan balik? Kejahat baik, akan timbul kejahatan balik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qalu na'am, ya, akan datang benda yang baik lagi. Maka Huzaifah tanya lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat hal ba'da dhalika syarr min khairi.
Adakah selepas kebaikan ini akan datang kejahatan? Selepas kebaikan ini akan datang kejahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Qalu na'am. Wa fihi dakhanun. Rasulullah kata, ya, tapi dakhanun. Maka Huzaifah pun tanya kepada Rasulullah, wa ma dakhanun? Apakah itu dakhanun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qaumun bighairi sunnati wa yahdu bighairi hadi. Ta'rifu minhum wa tankir. Dukhanun. Huzaifah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu dakhanun? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu akan ikut yahdu bighairi sunnatin, kamu akan mengikut seorang pemimpin. Kamu akan ikut seorang pemimpin. Dengan saya pemimpin seumur ya tak? Kamu akan ikut seorang pemimpin yang tidak akan mengamalkan sunnah aku dan tidak akan menegakkan agama Allah. Pemimpin itu dakhanun. Dakhanun ni maksudnya pemimpin itu baik. Dia baik, berkebajikan. Dia baik, dia berkebajikan. Dia pergi Putrajaya berselawat, baik, it's okay. Ya tak? Dia baik, nampak baik, tetapi dia tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dahulu jahil, maka Rasulullah datang bawa agama yang baru, agama Islam. Lepas tu Huzaifah tanya balik, lepas baik ni jadi jahat. Rasulullah kata jahat, ada. Lepas tu tanya lagi, lepas jahat tu ada jadi baik tak? Ada, kata Rasulullah, tapi fihi dakhanun, iaitu kamu akan ikut dakhanun, iaitu pemimpin yang tidak mengamalkan sunnah aku. Muka baik, muka dia baik, berkebajikan. Orang Islam dia berkebajikan, bagi semua, tak? Dia bagi duit apalah bagai, tetapi dia tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dia tolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia tolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak ikut. Dia kata hukum Allah ini tidak relevan. Dia tolak habis hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kaum yang jahat. Yang baik, tetapi dia tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Huzaifah tanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifu minhum wa tankir. Adakah kejahatan akan berlaku lagi selepas itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, man ajabahum ilaiha fadhuku fiha. Faqultu ya Rasulullah, sifhum lana, qalu na'am. Maka Huzaifah tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah selepas itu akan menjadi jahat? Ya, Rasulullah kata ada, iaitu satu kaum yang mengajak kamu semua untuk masuk ke dalam api neraka. Apakah kaum itu? Apakah kaum yang mengajak kita masuk ke dalam api neraka? Iaitu satu kumpulan yang membiarkan maksiat berleluasa. Kita tengok, kita ni jenis orang putih kata ignore, tak? Ignore ni orang kata apa? Terima, tak? Terima pun boleh, tak? Orang terima, apa dia buat kita, oh okey, it's okay, boleh lah tu, tak? Islam juga boleh, Islam. Tetapi kita biar, kita diam. Maksiat berleluasa, contoh ni nak anjur pula konsert apa, tak tahu dekat tower, nak anjurkan konsert, nak buat maksiat, selagi tak habis lagi maksiat dia buat, setiap kali maksiat, celik mata je maksiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, satu kaum yang akan menyeru kamu masuk ke dalam api neraka. Maka kata Huzaifah, ya Rasulullah, sifhum, sifatkan dia, bagaimana orang itu? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baiklah, mereka adalah sebangsa dengan kita dan berbahasa seperti kita, orang kita juga. Tak? Rasulullah kata orang sebangsa dengan kita. Orang itu yang akan menyeru kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kena tengok apa yang orang buat, kita kena fikir, adakah benda ini ikut acuan Islam ke tidak. Jangan kita ikut sebarangan, ya tak? Jangan ikut sebarangan, takut apa? Takut kena buang kerja. Jangan takut, ya tak? Kita kena halang benda-benda yang mungkar. Baik, maka Rasulullah menyifatkan mereka adalah sebangsa dengan kita dan berbahasa-bahasa kita. Maka Huzaifah tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fama nara in adrakani zalik.
Kalaulah aku hidup pada zaman itu, kata Huzaifah, apa aku nak buat? Kalau aku hidup pada zaman orang ni, pemimpin Islam, tapi dia tak nak ikut sunnah, dia tak nak ikut perintah Allah. Kalau aku hidup satu kaum yang menyeru masuk neraka Allah, aku ada ketika itu, apa aku perlu buat? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala talzim jama'atul muslimin wa imamihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu hendaklah bersama dengan jemaah Islam dan pemimpin mereka. Kata Rasulullah, kamu ni kalau kamu hidup pada zaman itu, kamu kena ikut jemaah Islam dengan pemimpin kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat dekat Mesir sekarang ni, besok 28 hari bulan, ya tak? 28 hari bulan, 529 mujahidin, 529 akan dihukum gantung besar-besaran. Guna kren tu, guna kren dia gantung. Allahu Akbar. Kita ni orang Islam duk relax, tengok TV, duk kilauan emas tak habis-habis lagi. Dia tengok Upin dan Ipin tak habis-habis lagi. Tu saudara kita se-Islam, yang mana saudara kita itu menegakkan keadilan, menegakkan Islam di negeri Mesir, di negara Mesir. Tuan-tuan, Mesir ini adalah bumi Anbiya, bumi para Nabi. Dahulunya zaman Sadat Anwar, zaman Anwar Sadat terbalik. Zaman Anwar Sadat, bagaimana Husni Mubarak rampas? Guna cara tembak. Tak? Tengah raptai, tengah berkawat, Husni Mubarak in the gang, tutup mati Anwar Sadat, Husni Mubarak naik. Apabila Husni Mubarak naik, kejadian Tunisia ketika itu jatuh, Perdana Menteri dia jatuh dan Mesir pun bergolak, betul. Mesir pun bergolak 25 Januari tahun 2011 ke 12, tak ingat 25 Januari. Saya tengah sambut birthday saya ketika itu kat rumah. Tengok pang pistol. Aduh. Bergolak. Sebab apa? Rakyat tak nak terima dah Husni Mubarak. Dengan keadaan gula naik, minyak naik dan sebagainya, tak ada keadilan di situ. Maka rakyat pun bergolak. Pap, Husni ditangkap ke dalam penjara. Punya baiklah Dr. Mursi. Ketika itu pilihan raya Dr. Mursi menang. Apabila Dr. Mursi menang, harga minyak turun, semua turun dan berkebajikan. Ketika itu rakyat begitu gembira. Cerita sikit Mesir. Ya tak? Begitu adil ketika Dr. Mursi. Husni Mubarak pun Dr. Mursi tak nak sentuh. Yang penting dia nak fokuskan kepada kebajikan rakyat. Dan apabila Dr. Mursi menjadi pemimpin tak sampai setahun, genap setahun 100 hari tak? Genap setahun Dr. Mursi menjadi pemimpin negara Mesir ketika itu. Puak-puak mana askar As-Sisi laknatullahi alaih, dia menembak berpuluh-puluh orang ke rakyat Mesir ketika itu. Siapa yang menentang? Tengah sembahyang subuh relax, dia tembak macam pistol, air buat tutup. Tengah sembahyang. Masjid-masjid di Rabi'ah, yang tempat tu Rabi'ah, nama tempatnya Rabi'atul Adawiyah, nama tempat dia tu gelar Rabi'ah. Masjid di Rabi'ah tu dibakar dan Dr. Mursi ditangkap dengan kawan-kawannya, perjuangan IM, Ikhwanul Muslimin. As-Sisi dia buat apa sekarang ni? Dia panggil semua pengikut Dr. Mursi. Dia panggil pengikut Dr. Mursi. Dia masuk dalam mahkamah. 529 orang dihukum gantung sampai mati. Sebab apa? Sebab dia ikut Dr. Mursi. Itu je sebabnya. Sebab apa? Sebab dia ikut Dr. Mursi untuk menjatuhkan Husni Mubarak. Allahu Akbar. Zalim ni tuan-tuan. Zalim. Mereka semua ada anak, mereka semua ada keluarga. Kita di sini, rakyat kita di sini, kita sebagai orang Islam hanya lihat saja. Tengok Mesir, tak masuk berita pun 529 orang ni mati, akan hukum gantung, tak pernah masuk berita. Ada masuk berita? Tak ada, ya tak? Masuk berita MH370. Buka Astro pengumuman. Buka Astro sikit pengumuman. Tak habis-habis lagi pengumuman. Jumpa objek belah sini, jumpa objek. Ni bomoh terbaru pula di tepi pantai. Tuan-tuan ada tengok? Bomoh lagi. Tak habis-habis bomoh ni. Inilah ni bomoh ni zaman IT, zaman tepi pantai pula. Tu dia pegang kayu apa, dia duduk menari tepi pantai. Allahu Akbar. 529 orang Islam sebangsa, seagama dengan kita akan dihukum gantung tanpa ada kesalahan yang berat.
Kalau disabit yang kesalahan membunuh ke dan sebagainya. Tidak. Di Mesir tuan-tuan sekarang ini, dua benda je. Polis tanya, kamu ni apa? Kalau dia kata, aku IM, sama ada tembak, tangkap, masuk penjara. Itu je. Dua benda dia tanya. Polis jumpa, kamu apa? IM ke apa? Kalau dia kata IM, tembak atau penjara. Itu je, dua tu je. Dia tak beri belas kasihan dah. Berapa ramai pelajar-pelajar Azhar, orang Mesir meninggal dunia. Ada juga sahabat-sahabat saya yang kena tangkap, tapi lepas. Ya tak? Dia lepas. Sebab apa? Sebab ada orang Malaysia, ya tak? Sebab orang Malaysia, orang Mesir tengok orang Malaysia ni ada main buah kelapa atau tikar, dia takut, orang Mesir takut. Ya tak? Orang Mesir takut kerana orang Malaysia, anak Malaysia. Oh, anak Arif Malaysia ni. Asyan sebab apa? Sebab Malaysia suka main buah kelapa dengan atas tikar sejadah. Ya tak? Itu orang Mesir dah takut, dia lepaskan orang Mesir. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila nak dihukum? 28 esok tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, besok 529 orang yang akan dihukum gantung sampai mati. Mereka ada keluarga, mereka ada saudara, tetapi mereka relax. Tengoklah gambar siap senyum, angkat tangan senyum. Sebab apa? Sebab dia tahu syahid. Dia tahu dia akan dapat syahid. Orang mati syahid ini tuan-tuan, perasan tak? Mata dia terbuka. Sebab apa? Dia nampak gambaran syurga. Dia nampak bidadari, dia nampak pokok syurga, dia nampak air, dia nampak habis semua dalam syurga. Kadang-kadang orang mati syahid ni tuan-tuan, kena tembak, dia senyum, mata dia terbeliak. Sebab apa? Sebab dia nampak segala-galanya. Kalau boleh dia jumpa malaikat Israel, wahai Israel, adakah aku dah mati? Ya, kamu dah mati. Tolong cabut sekali lagi nyawa aku. Aku tak puas. Tengok orang mati syahid tuan-tuan, dia nampak gambaran dan dia tak rasa kematian itu. Baik. Maka Huzaifah tanya lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah pendapat kamu sekiranya aku masih hidup lagi ketika itu? Maka Rasulullah kata, kamu hendaklah bersama dengan jemaah Islam dan pemimpin mereka. Ikut jemaah Islam ni tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, selamat. Kita selamat insya-Allah. Sebab apa? Dengan jemaah Islam ini kita akan tambah ilmu kita. Dengan jemaah Islam ini kita tahu erti perjuangannya sebenarnya. Ya tak? Jangan kalau tak ada masa, buang-buang masa duduk main dam dekat kedai-kedai mamak tu kan. Main dam haji, pergi haji dah banyak kali dah. Ya tak? Masjid jarang datang pun. Haji dah banyak, masjid tak datang. Dah cuba ubah persepsi, kerana apa? Kita nak kiamat dah ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Maka Huzaifah bertanya lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat fa illam takul lahum jamaah wala imam, qala fa'tazil tilkal furqu kullaha walau an ta'uddu ala asli syajarah hatta yadrikul maut wa anta ala zalik. Maka Huzaifah tanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah sekiranya ketika itu umat Islam tidak mempunyai jemaah kesatuan dan tidak ada pemimpin? Ketika itu Rasulullah, kamu cakap tadi Rasulullah, kalau kita ikut jemaah, kalau aku hidup ketika itu, kamu suruh aku ikut jemaah Islam dan pemimpin Islam. Bagaimana pula ketika itu tak ada jemaah Islam, tak ada pemimpin Islam? Bagaimana aku nak buat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu hendaklah memecilkan diri kamu dari kumpulan mereka, walaupun kamu terpaksa memakan akar-akar kayu, dan tinggallah kamu di sana sehingga kamu mati dalam keadaan yang demikian. Rasulullah kata kalau tak ada jemaah Islam, tak ada pemimpin Islam ketika itu, kamu pergilah memecilkan diri, pergilah bertapa di mana-mana pun, Gua Tempurung ke, mana lagi, Gua Kelam ke, tak? Pergilah Gunung Semanggol ke bertapa. Pergi mencilkan diri, makanlah apa yang ada. Tidak, makanlah akar-akar kayu, kata Rasulullah, makan apa yang ada. Lebih baik itu daripada kamu ikut golongan yang baik tetapi tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih elok lagi kamu jangan ikut golongan yang seru orang masuk ke neraka Jahannam. Begitulah tuan-tuan Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman ni begitu hebat tuan-tuan. Begitu hebat, dia penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kisah. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saya yang reka. Bukan
orang Malaysia yang itu, tetapi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, fikirlah sejenak, kerana apa? Kita ini dah 12 orang ulama. 12 orang ulama dah mimpi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, yang Dajjal akan keluar tidak lama lagi. Dajjal akan keluar tak lama lagi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Nak kiamat dah kita ni. Ya, nak sikit lagi ni. Kita je tahu bila. Kalau kita tahu kiamat tu bila, Allahu Akbar, penuh masjid ni. Sebab duduk atas ni, nak cakap pun jenuh macam tu. Ya tak? Nak tahu kiamat tu. Apa yang perlu bila kita mati nanti, tuan-tuan, apa yang kita bawa dalam kubur nanti, tak lain dan tak bukan ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu, tuan-tuan dan perempuan, itu yang akan support kita di dalam kubur nanti. Ya tak? Kedua, apabila kita mati nanti, kita akan bawa apa? Kita akan bawa sedekah kita, amal jariah kita. Ya tak? Amal jariah kita. Dan yang ketiga, apabila kita mati nanti, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam kubur nanti, yang paling penting ialah doa anak yang soleh dan solehah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni ada seorang remaja, asyik remaja jumpa saya. Tak apalah, dia orang tua, dia mesej. Remaja jumpa saya, dia kata, "Ustaz, bagaimana nak jadi anak yang soleh dan bagaimana nak jadi anak yang solehah?" Jadi saya kata, buatlah baik kepada ibu bapa. Kata ibu bapa saya dah tak ada dah. Saya tengok dia, okey, dia pemuda. Dia seorang pemuda, tapi rock lah kot, sebab saya tengok dia koyak kat tang lutut tu. Mungkin dia lap motor, dia lap rapat tu. Jenis telinga sagat dekat jalan tu. Orang kata kalau lap tu boleh makan rumput lah, orang kata, ya tak? Dia siap wili, wikang dan sebagainya. Macam mana nak jadi anak yang soleh dan solehah ni, Ustaz? Dia kata, saya cakap, doa lah. Saya doa pun tak kerti. Allah. Baik, saya pun tulislah doa, Allah maghfir lana dhunubana wali walidina. Saya tulis tak berbaris. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Tak ada baris ni Ustaz. Baik, saya tuliskan baris, saya tuliskan makna. Okey abang, saya kata tak boleh baca Arab, baca Rumi ni. Kalau Rumi tak boleh baca, abang baca Jawi. Tak boleh tak baca Jawi abang? Wallahu a'lam. Meh ni saya rakam. Ya tak? Remaja sekarang ini, tuan-tuan dan perempuan, dah kembali ke Islam. Ya tak? Dah kembali ke Islam, cuma belah-belah sana je. Belah-belah sananya, na'udzubillah min zalik. Ya tak? Macam-macam yang terjadi. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah hadis yang Huzaifah Al-Yaman tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman ini. Ya tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung tadi mukadimah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung balik kita perbincangan kita bab munafik. Bab munafik, tuan-tuan yang mana ni? Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bab munafik. Nak habis yang ni sikit lagi, tuan-tuan, dah ke 45 dah. Dia 50 sifat-sifat munafik, ini 45 dah. Lagi 5 lagi. Habis dia 50, kita buat exam. Kita tanya balik, ya tak? 50 sifat-sifat munafik, apakah dia? Boleh, tuan-tuan? Baik. Yang ke-45, yakni menghalalkan perkara yang haram. Menghalalkan perkara yang haram. Jelas. Ya tak? Dalam syariat Islam, segala sesuatu yang halal atau haram adalah jelas. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Justru itu umat Islam tidak boleh atau dilarang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Halalul bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu nyata, haram itu nyata. Jangan duk pandai-pandai, haram dikata halal. Tak, haram dikata halal. Saya ada kawan umur, biar orang muda tuan-tuan, cerita sikit. Saya ada kawan ramai, macam-macam jenis saya ada kawan dulu, cerita dulu. Dengan pondan, dengan bapuk, dengan pengkit, semua saya ada geng. Saya rapat, kamcing. Seorang sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seorang sahabat, dia main nombor ekor. Bukan nombor ekor, main, tuan-tuan tahu, mesin kuda. Mesin kuda tak, jenis tikam tu. Dia datang cerita kat saya, dia kata, Sepul, dia kata, aku tadi main tikam. Jadi saya kata, lepas tu tak kena, dia kata. Sebab apa? Sebab aku tak baca bismillah. Sebab aku tak baca bismillah, tak kena langsung. Semalam aku baca bismillahirrahmanirrahim, aku masuk, dapat tu.
Allahu Akbar. Dia main-main, mempersendakan. Saya kata, kenapa hang tak baca Yasin terus dalam tu? Dia tak buka Quran, hang baca Yasin. Main-main tu hang baca Yasin. Allahu Akbar. Seorang sahabat. Dia tak, dia buat mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang haram, takkan kita nak buat benda yang halal, dia tak? Benda tu dah memang haram. Benda tu dah memang haram, tolak tepi. Contoh main nombor ekor, jelas haram. Main nombor ekor ni jelas dah memang haram. Tak ada duit ni ustaz, saya tak ada duit dah ni. Apa yang perlu saya tikam ke? Dapat duit itulah, duit itulah. Saya akan bagi anak-anak saya makan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ya tak? Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bih, kata Rasulullah. Kalau tiap-tiap daging yang tumbuh daripada haram masuk ke dalam tubuh badan kita, fannaru aula bih, neraka dah lebih utama bagi dia. Na'udzubillah min zalik. Baik. Perbuatan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah berdosa besar hukumnya dan tergolong amalan orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan, yakni memakan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang yang melanggar batas. Jangan kita haramkan benda yang baik. Benda yang baik, kita ni kadang pakai langgar je tak. Dah tahu benda tu haram pun nak ikut juga. Dah tahu dah, kita dah tahu benda tu dah memang confirm haram, kita pun nak ikut juga. Benda tu yang paling bahaya lagi. Benda tu yang jenis bahaya sekali tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Apabila adanya haram, kita kena cegah cepat-cepat. Kena cegah. Jangan biarkan ia merebak. Ya tak? Sama-sama lah kita tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Baik. Seterusnya, yang ke-46. Membuat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Islam menyuruh umatnya menjalani kehidupan yang aman dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Setiap Muslim wajib menjauhi dan meninggalkan segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri, masyarakat, agama dan negara. Oleh itu, seseorang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini seperti maksiat dan segala bentuk dosa besar adalah tergolong orang yang munafik, yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Merosakkan bumi, merosakkan diri sendiri, merosakkan masyarakat, merosakkan agama, apa lagi? Merosakkan negara. Tergolong dari golongan orang-orang yang munafik. Allahu Akbar. Kita sekarang ni betul lah. Orang kata, saya kadang-kadang sembang juga dengan ustaz-ustaz lama. Dia kata, memang sekarang ni memang di hujung tanduk dah kita ni. Bumi kita ni di hujung tanduk dah. Dia kata, Saiful, dia kata, enta imam. Enta ni imam. Dan nasihat saya, Syekh Radhi, guru saya di Kedah. Dia kata, enta imam, tolong, dia kata, tolong sebarkan. Walaupun ilmu kita sikit, tolong sebarkan. Dengan sebaran itulah ilmu enta akan menjadi banyak, dan orang-orang yang mendengar itu akan bertambah ilmu walaupun sedikit. Kerana apa? Kerana dunia nak kiamat dah. Kerana ilmu itu akan bantu kita semua ini, akan bantu enta, dia kata, akan bantu masyarakat yang mendengar, akan bantu sesiapa saja yang menyampaikan di dalam kubur nanti. Itu yang akan support kita. Kita ni tak ada siapa dah. Tak? Ada tanah, ada kereta besar, ada rumah besar, ada bini besar, tak ada apa-apa dah. Masuk je kubur tu, tutup, tanam je. Tunggulah malaikat Munkar dan Nakir datang. Dia tanya tu, ma rabbuka, soalan dah bocor dah. Tak? Adik-adik pun dah tahu. Kita lagi dah tahu. Ma rabbuka, ma imamuka, semua dah tahu. Ma rabbuka, jawab Allah Rabbi. Kita hafal malam-malam naik motor, ma rabbuka, tengah masak bini hafal, ma rabbuka. Bini tanya, abang buat apa tu? Hafal soalan. Senang nak jawab. Tak? Senang jawab. Ma rabbuka. Ayang, cuba tanya ma rabbuka. Bini tanya. Kita berjawab, Allahu Rabbi. Okey bang, lulus. Abang confirm tak kena bang. Allahu Akbar. Tak?
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, ketika itu mulut kita dikunci, yang bercakap tangan, yang bercakap tangan. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki ini pun berkata-kata, mengiyakan lagi. Allahu Akbar. Tak ada apa-apa dah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu sebab bukan kita je, orang muda sekalipun. Tak, jangan ingat orang muda ni mati lambat lagi. Tak, mati ni tak kenal usia, tak kenal tua, tak kenal muda, miskin kaya, semua tak kenal. Dia mati sap, dia sapu habis, boh terus dalam kubur. Allahu Akbar. Ya tak? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana di muka bumi, maka jawab mereka, hanya kami berbuat kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu berbuat bencana tetapi mereka tidak sedar. Ini orang ayat munafik, juzuk 1. Ya tak? Dia kata dia buat baik dekat muka bumi ni. Ke akhirat nanti Allah tanya dia, kamu ni buat baik tak dekat muka bumi ni? Kamu ni bersedekah tak? Kamu ni dengar kuliah tak? Ya. Padahal tidak. Padahal kita pergi tu, show heboh tu. Pergi mana tu? Jom heboh. Tengok konsert sana sini. Allahu Akbar. Tak puas tengok konsert tu, dia tengok pula dekat TV lagi. Allah, betul. Negara kita ni, kita dah memang dah. Ya tak? Apa lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Apabila ia berpaling, ia berusaha di muka bumi berbuat kebinasaan dan merosakkan tanaman dan anak-anak, dan Allah tidak mengasihi kebinasaan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang berbuat bencana itu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, maksud membuat kerosakan di muka bumi ini ialah kita buat diri kita ini rosak. Tak, kita membiarkan diri kita ini rosak. Kita kerana agama kita biarkan, apa lagi? Kerana negara kita biarkan diri kita ini merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sisa satu lagi. 47, menuduh orang beriman bodoh. Allahu Akbar, menuduh orang beriman bodoh. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tambah satu lagi tuan-tuan, sifat-sifat munafik. Yang ke-47 ialah menuduh orang beriman bodoh. Orang munafik mempunyai pendirian yang lemah dan amat sedikit, memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Justru itu mereka mudah menuduh orang yang beriman bodoh atau kurang ilmu pengetahuan dalam menangani urusan kehidupan. Contoh, kita judge orang. Judge doktor Judge. Tak, kita orang kata berjudge tu panggil apa? Apa orang kata judge? Menghukum. Menghukum. Kita kat rumah cakap orang putih. Ya tak? Kita menghukum seseorang itu. Tengok orang tu macam tak reti. Ya tak? Tengok dia ni, dia ni reti tak reti, dia ni tak reti tak reti. Ya tak? Bolehkah dia ni mentadbir negara? Ya tak? Bolehkah dia ni nak uruskan negara dan sebagainya? Dia judge orang. Ya tak? Sedangkan orang munafik ini kata tidak boleh nak menghukum seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang bermaksud apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana manusia telah beriman, mereka berkata, masakan kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang sebenarnya bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Berdasarkan ayat di atas, jelas orang-orang yang munafik ini adalah golongan yang bodoh kerana mereka hidup berlandaskan kesesatan dan kejahilan serta tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi
ke-48. Nak habis dah, dua lagi insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri tazkirah saya pada malam ini, sepotong ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, yakni engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah bersama agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidakkah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu? Itulah agama yang betul dan lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat kesimpulan ayat ini kata Allah, walaupun tak kiralah kita ini siapa, ya tak, Melayu ke, Jawa ke, Banjar ke, kalau kita Islam, Allah kata kembalilah kepada agama Allah, yakni Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Islam. Dan apa jika Islam itu agama Allah, apa yang Allah suruh kita kena ikut, apa yang Allah larang kita kena tinggalkan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.